Okay, soalan pertama, define molarity. So, molarity kalau dalam ayat, number of mole of solute per liter of solution. So, boleh juga awak bagi dalam bentuk formula. So, molarity kita tahu, dia punya formula mole of solute per volume of solution. So, yang ni yang dalam liter, per liter of solution. Okay. So, sekarang ni soalan yang kedua. What is standard solution? Okay, standard solution ni sebenarnya adalah solusi yang kita dah tahu dia punya kepekatan dia. Okay, jadi kalau dalam ayat, dia adalah solution of accurately. Kita tahu secara tepatnya, known concentration of an element or substance. Okey, itu adalah standard solution. Kita dah tahu dia punya kepekatan dia. So, apa kegunaan dia? Okey, so kegunaan kat sini, use of standard solution ni, dia digunakan untuk determine. Kita nak tentukan concentration ataupun molarity other substance. Okay, especially dalam titration. So, to determine the concentration of the other substance. Okay, substance in titration. Okay, so soalan yang berikutnya. What is the difference between endpoint and equivalent point? Okay, endpoint dengan equivalent point. So, endpoint ni adalah dia satu titik apabila indikator berubah color. So, dalam eksperimen ni, kita gunakan indikator adalah phenolphthalein. So, bila buat eksperimen ni, bila phenolphthalein bertukar color saja, itu adalah endpoint. So, untuk menjawab soalan ni, endpoint. Okay, bersamaan dengan point at which the indicator change color. Okay, so kalau equivalence point ni apa pula? Okay, endpoint dia boleh menentukan equivalence point. So equivalence point kalau kita nak define dia, dia adalah titik di mana kalau dalam titration ni, mole acid sama dengan mole base according to stoichiometry. Tapi equivalent point ni dapat ditentukan apabila indikator berubah color. Bila indikator berubah color, itu actually endpoint, tapi dia boleh menentukan equivalence point. Okay, so equivalence point. Okay, bersamaan apabila mole acid sama dengan mole base according to stoichiometry. Means mole acid and mole base tu dia neutralize each other. Okay. Okay, seterusnya dia minta 3 precaution step that must be taken during titration to ensure the accuracy, okay, kepekatan dia. And then dia suruh kita state reason untuk setiap precaution tu. Okay, so yang pertama sekali, untuk titration ni, kita akan gunakan burette, lepas tu kita ada conical flask. So, untuk mengelakkan kita tersalah baca dalam burette reading tu, so maksudnya awak punya eye level tu mesti sama dengan bottom meniscus level. Okay, bottom tu sebab nanti dia akan ada curve dekat burette reading tu. So, kena ambil bacaan yang bawah sekali. So, itu untuk mengelakkan parallax error. So, untuk jawab kat sini, kita boleh tulis the eye level must be perpendicular at the bottom. Okay, at the bottom of meniscus level. Okay, untuk apa benda ni? Untuk avoid. Okay, to avoid parallax error.
Okey, tu yang pertama. Okey, yang kedua, apa lagi yang kita boleh cari? So, waktu nak buat titration tu, bacaan kita punya isi padu tu, base mesti tepat. So, macam mana kita nak make sure dia tepat, bacaan tu tepat? Awak kena make sure tidak ada air bubble dekat burette tip, hujung burette tu. Maksudnya awak nak kena jentik, buang dia punya air bubble tu. So, kat sini, to ensure ya, to ensure there are no air bubble. No air bubbles at burette tip. Okay. Ini untuk apa? Sebab apa? It will affect the volume of titrant. Okay. It will affect the volume of titrant. Titrant tu apa yang ada kat dalam burette. Okay, titrant in the titration. In the titration. Okay, so yang ketiga adalah bila nak dekat-dekat dengan endpoint tu, kadang-kadang terlajak titrate. Okey, titrant masuk lebih daripada analyte yang dalam conical flask. So, itu membuatkan nanti awak dapat very dark pink. So, macam mana kita nak make sure kita punya titration tu tak salah, tak lebih. Jadi, maksudnya, bila dah dekat-dekat dengan endpoint tu, awak kena titrate slowly, drop by drop. Okey, so kalau dalam ayat kita boleh tulis upon reaching the endpoint, titrate slowly. Okay, titrate slowly until a pale pink color persists for more than 30 seconds. Until a pale pink color persists for more than 30 seconds. Okay, ini untuk apa ni? Ini untuk make sure kita punya burette reading tu bacaan dia tepat. To ensure kita punya accurate burette reading is recorded. Okay, soalan seterusnya disuruh briefly describe how to prepare 250 ml standard solution of hydroxide oxalic acid with a concentration. Okay, kita dah tahu concentration 0.25 molar, and then dia nak 250 ml standard solution of hydroxide oxalic acid. Okay, so sebenarnya untuk buat standard solution ni kita perlukan volumetric flask. So kalau dalam ni 250 ml, so saya lukis kat bawah ni ya, so boleh tengok. Okay, this is volumetric flask. Okay, ni volumetric flask. Okay, so volumetric flask ni dia 250. Okay, 250 ml. So, awak nak kena masukkan kat dalam ni adalah hydroxide oxalic acid. Okay, awak nak kena masukkan hydroxide oxalic acid kat sini. And then, awak nak kena dilute, okay, dengan solvent. Solvent tu pelarutlah H2O. Macam mana kita nak make sure dia menghasilkan 250 ml solution? Kat sini, kita akan ada calibrated mark dia. So, maksudnya once awak masukkan solute, okay, solute kita adalah hydroxide oxalic acid, then masuk ke H2O sampailah dekat takat kat sini yang kita panggil sebagai calibrated mark. So, awak akan ada sebanyak 250 ml solution. So, solute tambah dengan solvent, kita akan ada solution. Okay, so sekarang ni kita tahu molarity yang diberi adalah 0.25 molar. Tapi kita tak tahu solute kita ni nak kena letak berapa. Okey, so menggunakan formula molarity bersamaan dengan mole solute. Okey, kita bahagikan dengan volume solution.
Okay, mol solid kita nak cari. Molarity kita dah ada 0.25 molar. So, 0.25 molar kat sini. Si molar tu maksud mol per liter. Ya, unit dia. So, and kita nak cari volume kita ada 250 ml ni. 250 ml. So, mestilah nak kena bahagi dengan 1000 dulu. Sebab awak nak kena tukarkan dalam liter. Sebab kita nak potong liter dengan liter kat sini. So, awak akan dapat mol solute kita adalah sebanyak 6.25. 6.25 darab 10 kuasa negatif 2 mol. Okey, ini baru dapat mol. Awak nak kena masuk kat dalam ni, kita nak timbang benda tu. So, daripada mol, kita kena cari pula dia punya mass. Okey, so mass menggunakan formula mol darab molar mass. Okey, so mol kita dah 6.25 darab 10 kuasa negatif 2 mol darab dengan molar mass oxalic acid, hydrated oxalic acid sebanyak 126 gram per mol. So, awak akan dapat mass kita punya solute sebanyak 7.875 gram. Okey, so yang inilah yang awak nak kena timbang. Okey, dan masukkan kat dalam volumetric flux. So, dia masuk, dia duduk kat sini. Then, awak pun masukkanlah H2O dalam ni sehingga takat dia. So, awak akan dapatlah standard solution of hydrated oxalic acid yang berkepekatan sebanyak 0.25 molar. So, semua benda ni kita nak jadikan dia dalam ayat. Okay, macam mana kita nak tulis dalam ayat penjelasan tadi? So, dia boleh jadi macam ni ya, dia punya jawapan. So, dalam bentuk ayat, dia akan jadi weight 7.8750 yang kita dah kira tadi tu of hydrated oxalic acid dalam 50 ml beaker. Okey, dalam kita buat dalam beaker dulu. Okey, and then kita masukkan DC water, pelarut solvent tadi tu kita masukkan 30 ml dulu. Untuk apa? Untuk dissolve je oxalic acid dalam beaker tadi. And then lepas tu awak transfer yang awak dah dissolve tadi tu masuk dalam 250 ml volumetric flux. Then awak rinse, bilas beaker tersebut dan selebihnya tu masuk juga dalam flask tadi. Lepas tu awak masukkan air, okey, kita punya solvent tu sehingga calibrated mark tadi tu. Okey, lepas tu awak tutup, okey, tutup dan awak shake sehingga awak dapat homogeneous solution. So, inilah step by step caranya untuk kita prepare 0.25 molar dalam volumetric flux ikut soalan ni. Okay, soalan yang ketiga dalam prosedur how to determine the end point of the titration. So, macam tadi saya jelaskan, cara kita nak tentukan dia apabila kita punya indikator tukar color. So, dalam eksperimen ni kita gunakan phenolphthalein. So, phenolphthalein akan bertukar daripada colorless kepada pale pink. So, maksudnya bila awak dapat pale pink tu muncul, very light pink muncul dan bertahan selama 30 second, itu bermaksud end point dah capai. Okey, so kalau dalam bentuk ayat, so dia akan jadi macam inilah. So the end point is reached when the pale pink color appears and persists for more than 30 seconds.